daripada surah Ikhlas Tamam Mawar. Kampung Awah clear, Pak Lanzari, Muhammad Azmi, Kamal Saadi, Zaimi Abu Bakar. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat boleh teruskan untuk like dan share dalam grup WhatsApp, share dalam Telegram, share dalam grup-grup page FB untuk mencapai seramai-ramainya viewer. Moga-moga Allah Subhanahu Taala mempermudahkan kerja kita untuk menyebarkan ilmu dalam tempoh PKP ini. InsyaAllah kita cuba untuk untuk menyelesaikan kitab ni, walaupun kita bermula pada zaman PKP, hampir dengan puasa itu. Hari ini adalah kuliah, anda pun tak ingat berapa, ada rekod kuliah yang keberapa. Kita cuba untuk selesaikan kitab ni walaupun kalau PKP ni ditakdirkan oleh Allah berakhir pada 12 Mei ni. Kita akan susun semula jadual, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, insyaAllah, untuk cuba menyelesaikan kitab ni secara live. Bentuk clear, Alhamdulillah. Baik, selesai tentang niat, selesai bincangkan tentang kelebihan ilmu, kelebihan penuntut ilmu, kemudian ditutup mukadimah tersebut dengan menyentuh perkara tentang pentingnya niat bagi menuntut ilmu agama. Jadi selesai dah bab mukadimah. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam sentiasa memandu niat, ataupun sentiasa niat itu dipandu dengan niat keikhlasan. Kita bukan nak semua fadilat yang ada kalau niat kita betul, kita nak keredaan Allah. Tapi dia satu package. Di dalamnya ada keredaan Allah, di dalamnya ada fadilat-fadilat yang besar bagi mereka yang ikhlas niat dalam menuntut ilmu. Tetapi bila tak ikhlas niat, maka redha Allah pun tak dapat, semua perkara lain pun akan dikecewakan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita terus, dah habis dah bab mukadimah, kita masuk bab yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ana pesan pada sahabat-sahabat, kita mengaji ni bukan untuk mencari titik perselisihan ataupun titik perbezaan. Kita mengaji untuk mencari titik persamaan. Persamaan itulah yang kita gunakan untuk menyatu padukan umat Islam, dan persamaan itulah yang kita gunakan untuk kembali kepada fitrah yang sebenar. Bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab yang pertama. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Lain agak tak clear, moga-moga suara clear, harapnya begitu. Gambarnya memang tak apa clear tu, anda pun tengok agak kabur. Tenang, tengok suasana tempat ustaz ni, tempat ni memang menenangkan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan tempat ni. Baik, kita mulakan. Perkara-perkara yang wajib diketahui dan wajib ke atas orang yang berakal dan baligh mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu. Apa yang wajib kita tahu tentang Allah Ta'ala? Yang pertama, sifatnya Esa, iaitu tiada yang menyekutuinya, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya Allah, tiada yang menyekutuinya. Kita tidak membahaskan perkara akidah secara mendalam. Kita cuma mengambil mafhum daripada perbahasan-perbahasan akidah. Bagi sahabat-sahabat yang nak mengaji ilmu akidah secara mendalam tu, boleh mendalami kitab Sifat 20 yang telah disusun asalnya oleh pengarangnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab tu ana jadikan antara kitab yang ana ajar di masjid-masjid. Cumanya untuk kuliah tasawuf ni kita tak menyentuh secara detail perkara-perkara teknikal yang ada dalam kitab tersebut. Kita hanya menyentuh tentang perkara yang orang baligh, orang berakal dan baligh perlu mengetahui tentang Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala ni Esa. Tak boleh mengaku, tak boleh kata Allah Ta'ala ni dua, Allah Ta'ala ni tiga. Seperti agama Kristian yang mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Bagi orang beriman tak boleh. Orang beriman wajib meyakini bahawasanya Allah Ta'ala ni satu je. Tuhan ni satu je. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahdahu la syarikalah, tempat kita sembah satu je. Yang kedua, tunggal, tiada bandingan baginya.
Tadi kata satu, ni kata tunggal. Apa beza satu dengan tunggal ni? Pada sudut bahasa sama je satu dan tunggal. Tetapi pada sudut pengisiannya, fardun la nadhira lahu ni, andai kata kita nak mencari satu zat yang lain, satu sifat yang lain, satu zat yang bersifat yang lain, yang menyamai zat dan sifat Allah, tak ada. La nazira lahu, tidak ada bandingan. Sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang, tidak ada bandingan zat lain yang mempunyai sifat penyayang seperti penyayangnya Allah. Sifat pengampunnya Allah, tidak ada zat yang bersifat pengampun seperti pengampunnya Allah. Kayanya Allah, sempurnanya Allah. Segala sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu tidak boleh dibandingkan. Banding ni kalau kita kata kecil dan besar, kita kecil, orang lain besar, itu boleh dibandingkan. Kalau kita melihat kepada pengajian sifat 20, perbandingan ni sentiasa diwujudkan untuk memberi faham kepada akal beza kita dengan Allah. Perbandingan itu wujud kerana akal kita ni perlu membanding. Kalau akal kita tidak membanding, kita tidak akan nampak perbezaan antara Allah Ta'ala dengan kita ni. Tetapi perbandingan yang kita lakukan tu hanya sekadar perbandingan akal. Hakikatnya Allah Ta'ala ni sampai kita tak mampu nak banding, tak boleh nak banding dengan dia, kerana kesempurnaan yang ada pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, sehingga kita tak mampu nak membandingkan dengan kita. Itu yang dikata tu tunggal, tiada bandingan baginya. Sekejap ada masalah. Habis tak boleh nak gerak banyak kali, nanti ada sulit. Duduk di rumah. Bila duduk di rumah ni banyak lahan. Hari semalam baru buat buai di bawah tu. Ada buai kain yang dibuat kat bawah tu. Pagi-pagi ni dimain, jadi menimbulkan suasana yang agak bingit, sehingga mengganggu kuliah. Okey, selesai. Yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tu bersifat sedia kala tiada permulaan. Kenapa disebut Allah Ta'ala sedia kala tiada permulaan? Yang keempat, tiada kesudahan bagi Allah Ta'ala. Kerana kalau tidak dibuka ilmu tentang ketuhanan, mata kita ni telah melihat sesuatu yang wujud, dan segala sesuatu yang wujud itu sifatnya ada mula ada akhir. Macam kita ni ada masa beranaknya dulu. Sesuatu yang dah beranak dulu, tok kita, moyang kita dah mati dah. Jadi pada mata kita ni, sesuatu yang ada, dia mesti ada permulaan, dia mesti ada pengakhiran. Sehingga kan kalau kita tidak dibuka tentang ilmu Tuhan ni siapa, kita juga akan menganggap tidak ada perkara, mustahil satu perkara itu sifatnya tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dalilnya yang pertama adalah daripada Quran. Bila Allah Ta'ala kata huwal awwal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir, dengan makna tidak ada permulaan kewujudannya, dengan makna kekalnya tanpa ada yang kekalnya tanpa ada pengakhiran. Konsep Allah Ta'ala bersifat apa dikatakan? Konsep Allah Ta'ala bersifat tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran ni sentiasa tidak dipersetujui oleh golongan etis. Orang panggil etis. Cuma nak kongsikan satu tulisan daripada seorang profesor, nama dia apa nama dia? Anda cari dulu. Nama dia Profesor Michio Kaku. Kalau sahabat-sahabat yang sentiasa melihat cerita tentang fizik, pengkajian fizik, maka kita akan bertemu dengan Profesor Michio Kaku. Dia bukan Islam, dia ni seorang profesor daripada Jepun. Tetapi bila dia mengkaji ilmu fizik ni, ilmu tentang logik, ilmu yang mengkaji secara akal. Dia tak terima sesuatu yang tak logik. Satu pengajian dia buat satu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat adalah ada 4 perkara perimeter kalau nak jadi Tuhan.
Yang pertama, Tuhan ni mesti tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia kata ni, selepas kajian dia, logiknya alam ni mesti ada Tuhan dia, mesti ada pencipta dia. Jadi pencipta ni disebut sebagai Tuhan, dan pencipta ni mestilah sifatnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Tengok. Dia bukan Islam ni, dia tidak mendapat kesimpulan ni daripada Quran dan hadis, tapi melalui pengajian ilmu fizik, maka dia buat kesimpulan Tuhan ni dia mestilah tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang kedua, tidak terkesan dengan ruang dan masa. Sebab apa? Sebab dia mencipta ruang dan masa. Yang ketiga, setiap yang berlaku dalam alam dapat diawasi oleh dia. Dia boleh tengok satu persatu. Sama ada perkara itu sejarah ataupun perkara itu masa depan. Maka semuanya dalam pengetahuan dia. Dan yang keempat, dia kata mesti lebih daripada yang dicipta. Mesti lebih daripada yang dicipta memberi maksud dia lebih sempurna daripada apa yang dicipta. Ibaratnya seperti kita ada satu pokok. Pokok yang besar ni adalah datangnya daripada akar-akar yang kecil. Akar ni ambil baja, akar ni ambil baja, akar ni ambil baja, akar ni ambil baja. Jadi akar yang ambil baja dia seolah-olah satu ciptaan. Ciptaannya kecil. Tetapi asasnya adalah pokok yang besar. Walaupun kita punya analogi itu terbalik lah. Asas yang kecil ni membina pokok yang besar. Tapi pokok yang besar ni, analogi yang kita cuba sampaikan adalah pokok ni besar. Cumanya setiap akar yang kecil tu, dia macam mana nak sebut? Akar-akar tu hanya itu je kemampuan akal. Itu saja akal. Tetapi kat sana ada akal lain, kat sana ada akal lain, kat sana ada akal lain. Akal-akal ni adalah, kalau analogi yang dibalikkan, akal-akal ni adalah ciptaan, dan ciptaannya sekecil itu satu akal. Akal lain ciptaannya sekecil itu. Akal ni kerjanya ambil baja, akal ni kerjanya buat tu, akal ni kerja ni buat ni. Jadi akal ni dia sangat kecil, dia punya dia punya peranan dan dia punya ciptaan. Sedangkan asasnya batang yang sangat besar. Analogi tu kalau dibalikkan, anda tak sempat nak meletakkan analogi yang lebih besar daripada tu. Tapi asalnya ini seorang profesor daripada Jepun, Dr. Michio Kaku. Kalau sahabat ada peluang type dalam internet tu, tengok dia punya pendapat. Walaupun sebahagian besar pendapat dia merosakkan, tak percaya tentang ketuhanan dan sebagainya, tapi dia letak perimeter Tuhan. Kita nak sebut tentang, bukan nak mengangkat pandangan dia, tetapi akal manusia mencapai kepada pengertian wujudnya Tuhan. Sebab tu kalau kita lihat semua orang bijak pandai dalam muka dunia ni pada setiap zaman, mereka sentiasa ada beberapa persoalan yang sama. Contohnya, mereka bertanya, kita datang daripada mana, kita akan ke mana. Persoalan tersebut akan membawa kepada bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan persoalan ketuhanan akhirnya. Jadi ketuhanan ni sedia kala dan kekal, tak sama dengan kewujudan alam yang sentiasa bersifat dulu ada, sekarang tak ada, dulu tak ada, sekarang ada, nanti tak ada pula. Dia mesti beza. Kalau sampai manusia tak tahu, tak boleh nak bezakan Tuhan ni kekal, Tuhan ni bersifat kekal, seolah-olah Tuhan dengan manusia ni sama aja, yang tu akidah tak sah. Sebab itulah orang-orang yang apabila ada orang dalam dunia ni mengaku diri sebagai Tuhan, tiba-tiba diikut, artinya dia langsung tidak mempunyai gambaran, dia langsung tidak mempunyai kepercayaan bagaimana Tuhan itu. Yang Tuhan Harun di Kuantan tu kan, itu kekufuran yang sangat besar. Penganut-penganut, pengikut-pengikut dia yang mengakui dia sebagai Tuhan. Ada orang mengangkat Ayah Pin sebagai Tuhan. Maka mereka ni langsung tidak mempunyai konsep. Sebab itulah dalam Islam dipertegaskan Tuhan ni yang kita wajib ketahui antaranya adalah dia mesti bersifat sedia kala dan dia mesti bersifat kekal. Jadi mana-mana makhluk mengaku diri sebagai Tuhan, wajib kita menolaknya kerana dia tidak melengkapi syarat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala itu maha suci daripada menyerupai dengan segala makhluk yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kenapa Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk? Baik, secara asasnya, secara mudahnya, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk kerana sebelum adanya makhluk, Allah Ta'ala dah sempurna. Sebelum adanya makhluk, Allah Ta'ala dah sempurna. Maka Allah Ta'ala tidak perlu, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu perkara pun daripada alam kerana dia dah sempurna. Apa saja yang dicipta tentang alam ni, dia tak perlukan. Seterusnya,
Tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan dia yang maha mendengar dan dia yang maha mengetahui. Yang ini disebut oleh Profesor Michio Kaku. Tadi dia kata, Tuhan ni mestilah lebih hebat daripada makhluk. Mesin basuh dengan pencipta mesin basuh, mana lebih hebat? Pencipta mesin basuh, sebab dia mampu mencipta mesin basuh. Mesin basuh tu hanya ciptaan dia. Itu contoh yang mudah. Tetapi tidaklah boleh dibanding 100%. Analogi itu tak boleh dibanding 100% dengan Allah. Tetapi nak beritahu bahawasanya Allah itu lebih hebat daripada makhluknya. Lebih hebat pada sudut mendengarnya, mengetahuinya, pada sudut melihatnya, pada sudut sifat-sifatnya. Kesemuanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu mengatasi sifat-sifat yang ada pada makhluk. Tiada berjisim dan berupa bagi Allah Ta'ala. Jisim dan juga jisim lah. Jisim ni campuran daripada jirim dan arad, yang menjadi perbahasan kononnya perbahasan ahli-ahli agama zaman ini. Sedangkan perkara ini telah diselesaikan oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Sahabat mati Allah, dalam Quran ada 2 jenis ayat, satu ayat muhkamat, satu ayat mutasyabihat. Antara ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat yang telah digolongkan oleh ulama apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang dirinya yang berupa. Contohnya Allah Taala ada tangan. Contohnya Allah Taala turun ke langit yang pertama. Contohnya Allah Taala duduk di atas arasy. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya telah selesai dibincangkan di kalangan ulama, dan kita tak perlu pun untuk mengutarakan semula perhujahan ini seolah-olah perkara ini tidak diselesaikan oleh ulama. Benda ni adalah asas kepada akidah. Asas kepada akidah telah diselesaikan oleh ulama. Baik. Kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak berjisim seperti makhluk. Ini jisim. Jisim ni bukan tangan kaki. Jisim ni adalah jirim dan arad. Jirim dan arad ni sesuatu yang mengambil lapang. Mengambil lapang maksudnya contoh ni. Ambil contoh Contohnya ni. Kita punya stand handset ni. Stand handset ni, kalau bahagian bawah dia kita tengok, dia diperbuat daripada plastik. Ni plastik. Itu adalah jirim dia plastik. Kemudian hitam. Hitam tu adalah arad dia. Jadi jirim campur arad, plastik campur hitam, jadi ni, jadi stand ni. Plastik campur hitam jadi stand. Boleh ke tak boleh kita pisahkan? Ambil hitam letak sebelah sini, ambil plastik letak sebelah sini. Nyatanya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebabnya memang dijadikan alam ini sifatnya ada sifat di situ, ada jirim di situ. Sifat campur jirim jadi satu jisim. Ni jisim. Tak boleh kita pisahkan antara jirim dengan arad. Baik, kalau kita kata hitam boleh ditanggalkan daripada plastik dengan cara kita bakar. Bila bakar dia berubah warna, kononnya berubah warna jadi warna kelabu. Walaupun dia berubah warna jadi warna kelabu, tetapi dia tetap mempunyai warna. Warna tu salah satu daripada arak dia, daripada sifat dia. Yang kita tanya adalah boleh tak pisahkan sifat dengan zat? Tak boleh. Memang tak nak masuk akal. Apabila dia bersifat, apabila dia mempunyai jirim dan arad, maka tu disebut jisim, objek, benda yang boleh sentuh, boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok, nampak secara objek. Kenapa? Kerana ada jirim dan arad, terbuat daripada sesuatu, bersifat dengan suatu sifat. Baik, apabila dia dalam keadaan berjisim, maka dia akan mengambil lapang. Apa maksud mengambil lapang? Kalau kita letak dia kat sini, kita letak dia kat depan ni, kita ambil satu lagi barang, tak ada dah barang. Contohnya satu barang kita letak tangan Nana ni, bila letak dekat stand ni, adakah tangan Nana ni duduk di tempat yang sama dengan stand? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana yang bila Nana letak kat sini, ini artinya tangan ni berada di atas stand, bukan sama tempat. Tak boleh letak sama tempat kerana dia bersifat jisim dan jisim mengambil lapang. Kerana kita letak ni, ini bukan berada sama tempat, ini berada di atas. Ini di kanannya, ini di kirinya, ini di bawahnya. Nak duduk sama tempat dengan dia tak boleh. Kenapa? Kerana sifat jisim mengambil lapang. Baik. Andai kata Allah Ta'ala itu berjisim, seperti nama jisim makhluk, maka Allah Ta'ala itu perlukan kepada lapang. Sedangkan lapang ni ruang. Andai kata Allah Ta'ala ni berjisim seperti makhluk, maka Allah Ta'ala perlukan kepada ruang. Kalau Allah Ta'ala perlukan kepada ruang, soalnya ketika alam tak ada dulu, ruang ni dah ada ke belum? Baik, nak tahu ruang ni dah ada ke belum, maka kita kena lihat kepada asas ruang tu apa. Ruang ni apa? Ruang ni alam.
Ruang ni Allah ke? Bukan. Allah lah. Ruang ni alam yang dicipta oleh Allah. Jadi bila ruang ni dicipta oleh Allah, dulu alam ada ke? Dulu sudah pastinya alam tu tak ada. Kalau alam tu tak ada, maka ketika tu Allah dah ada ke belum? Allah dah ada. Allah dah ada ketika tu dah sempurna ke belum? Dah sempurna. Maka ketika tu kalau Allah dah sempurna, bila Allah menciptakan ruang, adakah Allah Ta'ala perlu duduk dekat ruang tu? Tak perlu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah sempurna. Maka yang tu yang kita kata tiada berjisim berupa, tiada berjisim yang berupa bagi Allah. Allah Ta'ala tak berjisim. Kenapa? Kerana yang ke-8, Allah Ta'ala tiada berpindah, tiada bergerak, tiada mengambil tempat atau mengambil lapang tadi, tiada bertempat dengan yang tertentu. Bertempat dengan tertentu artinya berada di kanan, di kiri, di atas, di bawah, pada satu benua, pihak tertentu. Pihak ni kiri, kanan, atas, bawah lah. Baik. Soal tentang Allah Ta'ala, perkataan Allah fis sama. Allah Ta'ala ni berada di atas langit. Bumi kita bulat. Contoh, bumi kita bulat. Langit, tu langit. Kita tunjuk langit ni di atas lah. Fis sama artinya di atas. Sehingga ulama, sebahagian ulama ahli bahasa mengatakan sama ni bukan yang putih-putih tu. Sama ni artinya atas. Jadi sama di mana? Atas. Atas tu yang mana? Atas. Lagi mana nama di atas? Sama. Kalau kita kata Allah Ta'ala di langit. Baik. Bumi kita bulat. Kita duduk sebelah sini. Di langit kita kat sini. Orang yang duduk sebelah sini, bumi sebelah sana tu. Langit kat mana? Langit dia kat sini. Dia pun kata Allah Ta'ala dekat langit. Langit sana. Ni kata kat langit sana. Soalnya di mana? Itu yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengambil tempat. Allah Ta'ala tidak berpihak. Allah Ta'ala tidak tertentu pada satu benua, pada pihak-pihak tertentu. Allah Ta'ala tu cuma wujud. Wujud tanpa bertempat. Dan tu bagaimana yang disebut Allah Ta'ala tu duduk di atas arash? Perkara ni telah diselesaikan oleh ulama apabila ulama menggolongkan duduk di atas arash, ada tangan, kemudian ada wajah, wajah baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tu, ada duduk, ada wajah, ada tangan ni. Yang ni telah pun diselesaikan oleh ulama dengan cara mana? Dengan cara mereka mengkategorikan ayat-ayat ini dalam kategori ayat mutasyabihat. Ayat yang mempunyai kesamaran, yang memerlukan kepada tafsiran ulama yang disebut sebagai takwil dan tafwid. Masuklah pada perbahasan salafi dan juga perbahasan salaf dan khalaf berkenaan tafwid dan berkenaan takwil. Tapi kita tak sentuhlah bab tafwid takwil ni secara mendalam. Cuma asasnya bagi ulama khalaf, ulama yang terkemudian, mereka menyatakan bahawasanya kalau Allah Ta'ala kata Allah duduk atas langit, duduk ke arash tu, dia tidaklah bermaksud duduk seperti mana kita. Istiwa tu tidaklah dimaksudkan dengan duduk. Istiwa ni kalaulah diterjemahkan dengan duduk bahasa Melayu, yang nak gunakan bahasa yang mudah, kita tak boleh terjemah dengan duduk pun sebenarnya. Istiwa tu, kalau istiwa tu ditakdirkan dengan makna duduk, jadi duduk yang macam mana? Duduk yang selayaknya bagi Allah. Layak ke Allah Ta'ala duduk macam ni? Istiwa macam ni? Tak layak. Bila tak layak, arti duduk tu adalah bukan maksud duduk. Tak ada langsung maksud duduk pada istiwa. Maksudnya adalah ditakwilkan makna duduk tu dengan menguasai. Jadi bila kata Allah Ta'ala duduk atas arash, istiwa tu kalau tafsir dalam bahasa Melayu dengan makna duduk. Ada orang yang akan tak setuju dengan tafsiran ni. Tafsiran ni cuma untuk mendekatkan faham. Ada orang akan tafsir istiwa dengan duduk. Kalau ditafsirkan duduk pun, maka duduk dengan makna menguasai. Bukan duduk dengan makna duduk macam kita ni. Itu istiwa. Kalau Allah Ta'ala kata dia ada tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah tu dengan makna tangan ni lambang kekuasaan. Maka maksudnya Allah Ta'ala, kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa mereka. Ini tafsiran ulama. Itu kerja ulama. Yang ketiga, bila kata Allah Ta'ala ada wajah. Wajah tu, wa yabqa wajhu rabbika. Jelas perkataan wajah digunakan. Kekalah wajah Allah. Wajah tu ditakwilkan oleh ulama dengan makna wajah ditakwilkan oleh ulama dengan makna zat. Allah Ta'ala tu punya zat. Jadi kekallah zat Allah. Jadi segala ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat telah pun ditakwilkan oleh ulama sehingga kita boleh berpegang dengan aman tentang makna Allah Ta'ala tu tidak berjisim, maka tidak bertempat, tidak berpindah, tidak bergerak. Kerana apabila ni bersifat berjisim, maka dia berpindah bergerak. Berpindah bergerak. Dia berpindah bergerak ni kerana apa? Kerana dia berjisim, maka Allah Ta'ala tidak berjisim.
Baik. Ar-Rahman al-Ashtidawa, adakah itu menunjukkan Allah bertempat? Dan kadang pada kalangan ahli sunnah Allah tidak bertempat? Tidak. Ayat itu termasuk dalam ayat mutasyabihat. Ibnu Mustafa Mir Azizi, ayat itu menunjukkan ayat itu mutasyabihat. Bila mutasyabihat, dia tidak boleh tafsirkan dengan maknanya yang zahir, maka diperlukan kepada takwilan ulama. Ulama mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan maksud istawa di situ bukanlah bermakna Allah Taala duduk, bukan makna Allah Taala berjisim. Ditafsirkan dengan makna istawa tu menguasai. Bila menguasai itu maksud pada kuasa Allah menguasai arasy. Ayat tu mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tidak boleh ditafsirkan dengan kalam yang zahir. Ayat mutasyabihat, kita juga selalu guna ayat mutasyabihat dalam perbualan kita sehari-hari pun. Kadang-kadang kita menggunakan kalam sindiran yang tak boleh yang tidak boleh ditafsirkan dengan makna sebenar. Contohnya anak kita panjat tiang. Panjat. Adakah maknanya kita suruh dia panjat lagi? Bukan. Orang Melayu duk cakap itu supaya dia turun. Kalau kita tafsir secara zahir ke semua ayat yang kita gunakan, maka rosak manusia. Al-Quran adalah satu jenis kitab yang mempunyai lughah bahasa paling tinggi. Maka di sana banyak ayat-ayat sindiran, banyak ayat-ayat mutasyabihat. Banyak juga ayat-ayat muhkamat. Siapa nak tentukan ayat ni tergolong dalam ayat mana? Ulama. Kenapa mereka boleh menentukan? Sebab mereka reti bahasa Arab. Mereka bukan reti bahasa Arab komunikasi, bab orang cakap ni bukan. Mereka reti bahasa Arab tinggi. Yang contohnya Imam Syafi'i rahimahullah taala pada umur dia 10 tahun, dia pergi kepada satu kaum, satu puak, kalau tak silap nama puak Hawazin, ke Bani Hawazin, dan dia pergi ke sana, dia menghafal 1000 syair. Tujuannya apa? Tujuannya dia nak mendapatkan makna asli daripada perkataan-perkataan Arab tersebut, makna asli. Kenapa? Sebab setiap zaman berubah, maka makna daripada perkataan berubah, tetapi dia ada mempunyai makna asal. Quran turun dengan bahasa asli. Yang mengetahui tentang bahasa asli ni ulama, maka kita serahkan kerja-kerja mentakwil dan juga menterjemah kepada mereka. Dewan Teraya sangkut-sangkut, moga-moga suaranya tidak tersangkut-sangkut. Yang tersangkut hanya gambarnya sahaja. Mohon begitulah, doa pada Allah dipermudahkan urusan kuliah kita pada pagi ini. Baik. Yang ke-9, bab yang pertama, yang ke-9, perkara-perkara yang wajib diketahui. Tiada meliputi tempat bagi Allah. Tiada meliputi tempat artinya Allah Ta'ala tak duduk dalam tempat. Tempat ni, kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala berada dalam tempat, Allah Ta'ala berada di luar tempat. Sebab bersifat dengan dalam dan luar ni sifat makhluk. Contoh jisim. Jisim ni, ni berada dalam buku, ni berada luar buku. Allah Ta'ala tidak berjisim. Jadi kita tak boleh nak kata Allah berada dalam alam, Allah Ta'ala berada di luar alam. Jangan menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-10, tiada ditentukan oleh zaman bagi Allah Ta'ala. Zaman artinya masa. Allah Ta'ala ni tidak mempunyai masa. Tidak mempunyai masa ni bukan maksud dia sibuk, bukan. Masa ni makhluk. Bila masa ni makhluk, Allah Ta'ala wujud sebelum adanya masa, dan dialah yang mencipta masa tu. Sebelum adanya masa, Allah Ta'ala dah sempurna dah. Allah Ta'ala memang dah sempurna tanpa adanya masa. Bila Allah Ta'ala ciptakan masa, Allah tak perlukan kepada masa tu. Masa tu dijadikan sebagai pada makhluk untuk menggubah kehidupan manusia ni dengan cara yang dia nak. Dia sendiri tak perlu pada masa, dia dah sempurna tanpa masa. Jadi tak terpengaruh dengan zaman. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala bertambah tua, kerana kita pun semakin hari semakin tua. Allah Ta'ala tak terpengaruh dengan zaman. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ni berbeza dengan kita daripada apa yang kita bayangkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai sesuatu yang lain, termasuklah bertambah tua, bertempat, berpindah, bergerak, mengambil tempat, berjisim. Tak sama. Selagi mana kita duk merasakan ada persamaan zat itu dengan kita, maka itu bukan zat Allah. Selagi mana kita merasakan ada persamaan sifat tu dengan sifat kita, maka itu bukan sifat Allah. Sebab sifat Allah, zat Allah, sesuatu yang tidak boleh dibandingkan. Tiada ditentukan oleh zaman. Allah Ta'ala itu ada sebelum ia menjadikan zaman dan tempat. Tengok, Allah Ta'ala ada sebelum zaman dan tempat tu ada. Dan dia sekarang seperti sedia kala, tiada berubah. Dan Allah Ta'ala sekarang ni sedia kala. Sebelum ada zaman, sebelum ada masa, begitulah dia. Selepas ada zaman dan masa, begitulah dia. Ketika lepas kiamat esok, begitulah dia. Tidak berubah. Allah Ta'ala tidak berubah mengikut perubahan alam. Sehingga ulama menyatakan apa makna alam? Al-alamu mutaghayyir. Alam ni sesuatu yang berubah. Allah Ta'ala tak berubah. Tak berubah tu bukan maksud tetap.
dia tidak menyerupai makhluk. Dia tidak menyerupai apa yang ada pada alam. Apa saja yang kita bayang, alam ni besar, kecil, alam ni bertempat, alam ni gelap, alam ni terang, alam ni bermasa, alam ni begitu begini, busuk, wangi, buruk, jahat, baik. Ada belaka dalam alam. Maka tidak boleh dibandingkan dengan Allah. Sebab Allah itu sesuatu yang tidak serupa dengan makhluk. Bila tak serupa, tak tercapai oleh akal pemikiran kita untuk memikirkan tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau kita kata Allah Ta'ala berjisim, tu pun telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala tidak berjisim. Sebab itu salah satu sifat makhluk. Baik. Gambar kabur, suara terang. Alhamdulillah. Dah semalam pun gambar macam ni juga. Jadi kita mohon semoga Allah Ta'ala permudahkan. Panjang juga kuliah bab tu ya. Bab sebelah perkara tentang Allah Ta'ala ni. Perkara yang wajib diketahui. Baik. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Imam Ghazali juga Syekh Samad Palembang juga mengutarakan pendapatnya dan cenderung untuk menyampaikan kepada orang awam tentang nak kenal Allah Ta'ala ni kena ngaji sifat 20. Itu kecenderungan beliau. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kadam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu animan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basiran, mutakalliman. Ada perbahasan yang detail tentang setiap satu sifat kalau kita mengaji kitab akidah. Andai kata diberi peluang oleh Allah, insya-Allah kita akan buka pembahasan tentang sifat 20 dalam FB kalau diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Cuma sekarang ni kita fokuskan dulu untuk menyelesaikan tentang kitab tasawuf dulu. Sebab buka-buka itu kitab tasawuf dah. Baik. Itu sifat-sifat yang wajib. Kalau dulu orang buat lagu Allah wujud qidam baqa, boleh buat lagu, tak ada masalah. Cuma yang dituntut pada setiap sifat, baik, sifat 20 ni dibahas mengikut sama ada seorang itu mempunyai iman yang taklid ataupun tahqiq. Taklid ataupun tahqiq ni bukan dimaksudkan ke hati ni. Taklid artinya ikut-ikutan. Tahqiq artinya iman tu kejap. Kejap tu bukan maksud kejap dalam hati. Tapi di sini dia membincangkan tentang akal. Sifat 20 adalah ilmu tentang ketuhanan, tentang sifat Tuhan yang dibahaskan mengikut kefahaman akal. Jadi dia tidak hanya berfungsi, dia tidak hanya membahas, hanya berpandukan kepada akal semata-mata, kerana dia dijaga oleh syarak. Batasan-batasannya telah disediakan oleh ulama. Jadi bila kita mengaji sifat 20 tu, selamatnya adalah apabila kita mempunyai dalil untuk berpegang ketika kita membahaskan setiap sifat-sifat ketuhanan. Jadi terjamin keasliannya dan terjamin perbahasan tu tidak terkeluar daripada landasan-landasan syarak. Akal kita ni, semakin kita berada di akhir zaman, manusia semakin menuntut untuk melihat fakta pada setiap perkara. Menuntut untuk melihat perkara itu sah tak sah, ya tak ya, kena nampak. Sah tak sah, ya tak ya, kena ada fakta. Tak boleh hauta-hauta. Seolah-olah manusia ni menolak sesuatu yang kalaulah benda tu tidak boleh dilihat, maka benda tu ada. Dia tak boleh terima perkara tu. Sedangkan banyak je perkara yang kita tak boleh lihat tapi ada. Contohnya yang mudah, hantu. Hantu ramai orang tak boleh lihat tapi ada tak? Ramai orang percaya ke adanya. Jadi sebenarnya sesuatu yang tak boleh dilihat bukanlah bermakna tak ada. Akhir zaman ni manusia cuba nak mengatakan benda yang ada ni cuma benda yang boleh dilihat. Salah tu. Allah Ta'ala tu sifatnya ghaibul ghuyub. Andai kata kita terus berpegang secara membuta tuli pada perkataan, kalau benda tu tak boleh dipegang, tak boleh rasa, tak boleh tengok, maka benda tu tak ada. Kalau kita berpegang secara membuta tuli, kita akan menolak ketuhanan. Jangan berpegang secara membuta tuli. Akal kita perlu menerima ada perkara yang tak masuk akal. Ada perkara yang tak masuk akal. Banyak perkara yang berlaku dalam dunia yang tak masuk akal. Kita buat A jadinya B. Kajiannya, ramalannya A jadinya B. Jadi banyak perkara yang tak masuk akal. Tak masuk akal artinya akal tak mampu nak capai. Sebab apa? Sebab akal ni sangat minima. Akal ni macam hujung akal je, hujung je. Pengetahuannya terlalu sedikit. Maka
pengetahuan yang sedikit tu tak mampu untuk menguasai alam. Kita ni, sahabat mati Allah, jangan kata alam yang begini besar dalam bumi ni pun tak mampu nak kaji sampai habis lagi. Contohnya internet. Internet ni kita baru jumpa tahun 90-an baru, 80-an baru. Sebelum tu internet tak ada ke? Internet ada, yang tak kita tak jumpa. Line tu bila Allah Ta'ala letak? Adakah Allah Ta'ala letak pada tahun 70-an? Bukan. Ketika Allah cipta alam ni, line tu ada dah. Manusia tu sangat lemah sehingga perlu ribuan tahun, puluh ribu tahun barulah dapat detect ada line internet. Dan alam ni ada line yang boleh digunakan, line radio, TV dan sebagainya. Dan yang kita temui ni, adakah kita dah menemui segala sesuatu yang ada dalam alam? Belum lagi. Banyak lagi perkara yang bila diterokai, jumpa benda baru. Itu baru di sekitar kita je. Baru sekitar kita. Kat atas langit tu, kat bulan tu pun tak ada orang lagi boleh kaji tentang tanahnya. Tak ada orang lagi boleh kaji. Banyak lagi perkara rahsia-rahsia dalam alam ni yang kita tak mampu. Kalau tengok luasnya alam ni, bumi ni seperti sebiji pasir yang halus je. Dalam sebiji pasir yang halus ni lah kita tahu. Bumi ni lah tentang pengetahuan kita. Planet-planet yang lain dekat luar tu, yang berjuta, bilion planet dekat luar tu, apa yang kita tahu? Artinya banyak perkara yang kita tak tahu, tetapi berlaku di luar sana. Termasuklah dalam ketuhanan juga, tentang Allah Ta'ala juga. Dia sesuatu yang kita tak boleh nak capai asalnya pada akal kita. Tetapi kita bahaskan mengikut pengajian sifat 20 tu sekadar nak mengesahkan pada akal Allah memang wujud, kita tak boleh nafikan. Itu kerja akal. Selain daripada tu, kita tak boleh nak mencapai kepada kunhu zat. Tak boleh nak mencapai kepada mengetahui zat secara sempurna. Sebab akal kita terlalu lemah. Yang alam pun kita tak mampu nak tahu belaka. Itu bukan semua orang pula tahu. Kalau macam sebahagian pada orang, dia tahu dekat tempat dia, keterbatasan akal menyebabkan kita tak mampu nak mencapai hakikat alam dan hakikat ketuhanan. Yang tu kita kena setuju kita lemah. Sebab tu juga kita tak boleh untuk menentukan tentang kita tak boleh nak nak melakukan segala keputusan untuk diri kita sendiri, tak boleh. Sebahagian daripada keputusan itu telah ditetapkan oleh Allah. Contohnya baik buruk, Allah Ta'ala tak beri kita buat. Kita yang tentukan mana baik mana buruk. Sebab kalau Allah Ta'ala beri pada kita, dengan kelemahan akal yang ada pada kita ni, dia akan wujud variasi yang banyak menentukan baik dan buruk. Kenapa? Kerana baik dan buruk ni berdasarkan kepada pemerhatian dan juga kefahaman seorang tentang kehidupan ni. Ada orang kata, contoh paling mudah, ada orang kata kahwin satu ni baik, kahwin empat ni buruk. Tetapi kenapa Islam suruh kahwin empat? Islam ni suruh benda buruk lah. Contohnya, kerana bukan nak menggalakkan cerita poligami, tapi nak mikirkan tentang, kalau kita fikir tu untuk ilmu kita yang sangat terbatas ni, kita dah fikir habis dah. Tak jumpa faedah kahwin dua contohnya. Tak jumpa faedah kahwin tiga contohnya. Jadi oleh kerana akal kita tak jumpa faedah tersebut, adakah dia memang tidak ada faedah? Soalnya, kalau dia tak ada faedah, kenapa Islam suruh? Adakah agama Islam ni tidak berfaedah? Persoalan tu. Jadi ia menunjukkan akal kita ni dia sangat terbatas. Ada perkara yang akal kita tak mampu nak fikir. Tetapi Allah Ta'ala letakkan dia dalam kategori baik. Bila Allah Ta'ala letak dia dalam kategori baik, maka sama ada kita mampu fikir ataupun kita tak mampu fikir, dia tetap baik. Tapi kalau Allah serah kepada akal manusia buat menentukan baik dan buruk, apa jadi? Orang sebelah Temeloh kata ni baik, ni buruk. Orang sebelah Kuala Lumpur kata tak, ini baik, ini buruk. Dia akan berbeza pendapat. Itu orang Temeloh dengan Kuala Lumpur, orang kampung dengan Felda, orang bandar Johor dengan bandar Kuala Lumpur, dengan bandar Kelantan dengan bandar di Kedah. Itu semua akan ada perbezaan. Dalam satu negara tu, definisi baik buruk tu dia akan jadi pelbagai. Sehingga kan ada orang rasa baik, dia rasa buruk. Ada orang ni rasa buruk, dia rasa baik. Jadi tidak ada ukuran kebaikan lah. Dia akan jadi dunia yang cacah merbak. Pada orang LGBT tak baik, tapi pada dia baik. Dah nak cakap macam mana? Jadi urusan baik dan buruk tidak boleh diserahkan pada akal manusia kerana keterbatasan yang ada pada akal. Terbatasnya akal terhadap apa yang dia tahu je, apa yang dia belajar, jurusan apa yang dia ambil, sekadar bagaimana dia mengenal dunia, sekadar bagaimana terbukanya dia dengan ilmu-ilmu baru. Itu je lah kadang-kadangnya yang membentuk sistem pemikiran. Sebab itulah banyak perkara sebenarnya yang kita boleh bergantung pada akal kita. Akal perlu bergantung pada syarak. Baik. Seterusnya,
satu tajuk lagi. Sifat-sifat yang mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala. Adapun sebahagian daripada sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala adalah 20 sifat, iaitu lawan bagi segala sifat yang tersebut itu juga. Sifat 20 ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala ni ada 20 sifat. Situ kena faham pula. Allah Ta'ala ni bukan ada 20 sifat. Cumanya sifat yang wajib bagi Allah tak terkira banyaknya. 20 ni datang daripada mana? Apabila ulama menyusun tentang ilmu-ilmu ketuhanan dalam kitab-kitab akidah, maka mereka menyimpulkan Allah Ta'ala menyebutkan 20 sifat ni secara spesifik. Allah Ta'ala menyebutkan 20 sifat ni secara spesifik sehingga mereka mengambil pendekatan untuk menjadikan kalaulah semua sifat Allah ni macam mana kita nak kenal sifat Allah Ta'ala tidak terbatas. Sekurang-kurangnya kena kenal 20 sifat ni, sebab dia ni seolah-olah ibu kepada sifat-sifat yang lain. 20 sifat ni. Jadi 20 sifat ni adalah sifat yang wajib kita kenal. Bukan menunjukkan seluruh sifat Allah. Bukan. Sifat yang wajib kita kenal. Kemudian, sifat yang wajib kita kenal ni nama dia sifat 20. Sifat yang wajib. Kemudian, dia ada lawan dia. Lawan dia 20 sifat yang mustahil. Bagi setiap sifat yang wajib, ada lawannya. Lawannya nama 20 sifat yang mustahil. Itu adalah sifat yang mustahil. Kemudian ada satu lagi sifat yang mustahil pun tidak, yang wajib pun tidak, namanya sifat ni harus pada Allah. Sifat yang harus pada Allah ni apa? Sifat yang harus pada Allah Ta'ala itu ialah berbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Berbuat yang mungkin maksudnya sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Apa dia perkara mungkin ni? Alam lah. Alam ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Baik, bagaimana dengan maksud boleh jadi ada, boleh jadi tak ada? Setiap sesuatu dalam alam ni sifat dia harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Setiap orang berusaha, boleh jadi jaya, boleh jadi gagal. Itu maksudnya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Setiap orang menikah, boleh jadi ada anak, boleh jadi tak ada anak. Setiap manusia yang ada anak, boleh jadi anak perempuan ataupun lelaki. Semua boleh jadi belaka. Alam ni sendiri, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada ni bukan kerana dia wajib ada. Ada ni kerana Allah Ta'ala cipta dulu. Adakah Allah Ta'ala wajib cipta alam? Allah tak wajib cipta alam. Allah Ta'ala cipta alam ni dengan kehendak dia. Dia nak cipta. Dia tak nak cipta pun tak apa. Tak ada masalah pun. Jadi bila Allah Ta'ala cipta, kita tak boleh kata dunia ni wajib ada. Tak boleh nak kata dunia wajib pada akal. Tak boleh nak kata begitu. Alam ni tetap bersifat mungkin. Kenapa? Kerana dia dicipta dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak cipta dulu, tak adalah kita hari ni. Jadi, siapa yang berhak menentukan perkara yang harus ni, ada dengan tak ada ni? Siapa? Setiap perkara mungkin, hak untuk menentukan dia adalah atas Allah Ta'ala. Kita hanya boleh berharap. Kita berharap terjadinya perkara A dengan perbuatan kita. Kita hanya boleh berharap. Kita hanya boleh berdoa. Kita hanya boleh berusaha. Tapi yang menentukan sama ada yang jadi tu A ataupun B atau usaha kita tu, itu adalah takdir nama dia. Takdir ni siapa buat? Allah Ta'ala buat. Setiap satu perkara yang mungkin, maka ianya adalah di bawah kuasa Allah. Di dalam genggaman Allah. Dalam qabdah Allah. Setiap sesuatu yang mungkin itu di dalam kuasa Allah. Tidak ada sesuatu yang mungkin itu di luar daripada kuasa Allah. Bila sebut mungkin, alam ni mungkin. Sebab alam ni Allah Ta'ala cipta dengan kehendak dia. Bila Allah Ta'ala cipta dengan kehendak dia, maka dia termasuk dalam golongan mungkin. Jadi nasib kita termasuk dalam golongan mungkin. Keberadaan kita termasuk dalam perkara mungkin. Sesuatu yang ada dalam alam ni semua termasuk dalam perkara mungkin. Maka semua tu di dalam kehendak, kudrah, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sifat harus. Sifat harus Allah Ta'ala ialah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu berbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Dia boleh buat, dia boleh tak buat. Yakni harus memperbuatkannya atau harus tidak memperbuatkannya. Tiada wajib antara untuk memperbuatkan dan meninggalkannya. Bila seorang ada anak, sepatutnya anak tu rupanya macam kita. Ada satu kepala, satu badan, dua kaki, dua tangan. Tiba-tiba ada orang yang bila melahirkan anak ada dua kepala. Ada dua jiwa pada satu badan. Ada dua hati, ada dua jantung. Kepala satu, tangan satu, kaki je jadi empat. Seolah-olah kat situ ada dua orang. Bentuk-bentuk yang begini sebenarnya di bawah ketentuan Allah. Dibentuknya kita begini di bawah ketentuan Allah. Itu adalah perkara tu mudah pada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang membentuk semuanya. Itulah kita kena faham segala sesuatu tu mungkin pada Allah.
Lepas tu kita tak boleh nak berpegang kepada segala sesuatu. Kita kena pegang kepada Allah. Kenapa? Kerana dia yang mampu untuk meletakkan keputusan bagi setiap perkara. Kalau kita meletakkan keputusan dengan usaha kita tidak menentukan keputusan. Usaha kita hanyalah kadar kehambaan supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat. Kadar kehambaan supaya kita tidak tersesat. Bahkan Allah Ta'ala tu penentu kepada segala keputusan, segala kerja buat. Kita cuma berusaha menggambarkan kita hamba, tapi keputusannya tetap bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. 7:51 lagi. Perbahasan tentang ketuhanan ni sentiasa tak habis. Tapi anda mohon harap-harapnya perkara tu menjadi menjelaskan sedikit keributan dan kekeliruan dalam perbahasan akidah yang sentiasa menjadi menjadi senjata bagi orang yang nak mengelirukan umat Islam. Dan sahabat mati Allah, sebenarnya tentang perkara akidah, dia bukan perkara yang panjang, yang tidak berkesudahan. Perkara akidah ni perkara yang pendek, tetapi yang diperlukan adalah kepercayaan yang kuat. Jadi kalau perbahasan yang tak habis-habis, Allah Ta'ala istiwa ke tak istiwa, Allah Ta'ala ni jisim tak jisim, perbahasan yang tak habis-habis ni adalah perbahasan yang membawa kepada timbulnya keraguan. Akidah tu bukan sesuatu untuk perkara yang nak diragukan. Akidah tujuan kita belajar untuk mengukuhkan keimanan tentang ketuhanan, tentang akhirat, tentang dunia. Jadi apabila kita belajar sampai kukuh akidah kita, alhamdulillah. Jangan sampai kita belajar sampai kita pun ragu, sampai kita sendiri pun ragu. Kerana ada sebahagian daripada golongan akhir zaman ni dia suka membawa kepada perbahasan begitu. Perbahasan tu kita tak perlu masuk campur lah. Kita banyak lagi kerja lain. Yang mereka perbahaskan ni adalah perkara-perkara khilaf dalam agama, perkara-perkara khilaf dalam perkara akidah. Bila umat Islam disibukkan dengan membahaskan perkara-perkara khilaf, sebenarnya umat Islam telah mengabaikan kerja utama. Kita tengok di Malaysia ni, sahabat-sahabat Allah. Berapa ramai kelompok-kelompok yang membahaskan tentang perkara-perkara akidah yang tak berkehabisan. Dalam keadaan yang sama, mereka meninggalkan kerja yang qat'i haram. Contohnya berapa banyak arak dijual. Masing-masing mengambil kira, tak apalah, bukan kerja kita. Sedangkan arak ni haram. Arak ni haram. Dalam Quran Allah Ta'ala kata haram. Tapi dia menjadi perkara yang bebas untuk dijual. Sedangkan umat Islam masih sibuk dengan perkara khilafiyah. Bila kita sibuk dengan perkara khilafiyah, maka kita akan tertinggal untuk memperjuangkan perkara-perkara dasar dalam Islam. Contohnya buka aurat. Seolah-olah buka aurat ni boleh diterima oleh semua orang dah. Walhal ia perkara haram. Sampai hari kiamat dia haram. Perkara-perkara akidah bersifat khilafiyah ni, benda tu dah menjadi perbahasan ulama. Kita pegang yang asas sehingga kuat keimanan kita dan serahkan selebihnya kepada ulama. Kalau kita nak bahas juga, jadi ulama. Jadi ulama kena ada disiplin ilmu, kena ngaji bahasa Arab dulu, nahwu dulu, saraf dulu, dah faham bahasa Arab, kena ngaji ilmu fiqhnya, kena ngaji ilmu akidahnya, kemudian kena ngaji ilmu usul fiqhnya, kena memahami Qurannya, memaham hadisnya. Banyak step. Nah, kita dengan mengetahui satu dua hadis, kita dengan mengetahui satu dua kitab, maka tak perlu kita masuk campur dengan urusan ulama. Kerja yang lebih utama adalah kita memperjuangkan agama ni dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu perkara yang lebih besar untuk dilihat oleh orang awam macam kita ni. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan mereka yang membahaskan perkara-perkara khilafiyah sehingga perkara yang nyata haramnya kita tinggalkan daripada daripada memperjuangkannya. Baik. Anak kira selesai sakat tu dulu. Puan Dayang Badariyah rajin untuk menulis nota-nota daripada kuliah. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Moga-moga nota-nota tu boleh diambil pengajaran oleh kita yang lain, boleh ambil manfaat oleh kita yang lain. Baik, teman-teman Allah, hari dah menunjukkan jam 7.55 pagi, terasa pendek kuliah pada pagi ini membahaskan tentang sifat ketuhanan yang sentiasa menjadi isu. Esok kita akan bahaskan sifat kerasulan. Kita membahaskan perkara akidah ni dengan tempoh yang tak panjang, jadi sudah pastinya dia tidak merangkumi keseluruhan pembahasan akidah. Kita ambil asas-asas supaya perkara-perkara ni kita faham secara asas sahaja. Kemudian esok kita akan bahaskan tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Ada kepentingan dan kita akan sentuh pada hari esok tentang kenapa kena belajar juga sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Ada hujah yang kukuh kenapa kita perlu mengaji tentang kerasulan dan kenapa kerasulan ni dimasukkan dalam asas-asas akidah.
Baik. Hari semalam mana perasan ada soalan daripada ustaz. Ni Ustaz Syekh Osman Al-Idrus ni sebenarnya ustaz, dia tak perlu nak tanya soalan dah ni, dia sendiri pun ustaz dah. Tapi dia tanya semalam tentang hubungan ilmu dengan amal. Baik, dia sebut tentang hubungan ilmu dengan amal ni, dia ada dia ada banyak kategori. Ada orang yang berilmu tapi tak beramal, ada orang berilmu tapi beramal, ada orang tak berilmu dan tak beramal, ada orang tak berilmu dan beramal. Maka macam mana kita nak murnikan pemahaman. Beginilah sahabat mati Allah. Ilmu dan amal ni adalah sesuatu yang berkait. Sesuatu yang berkait. Walaupun berkait, dia mempunyai cabang yang boleh memisahkan kaitan tersebut. Untuk kita beramal, kita kena ada ilmu. Sebab amal kepada Allah ni tak boleh beramal secara membuta tuli tanpa panduan ilmu. Contohnya kita nak semayang. Kita semayang, kita sujud dulu. Ikut dan kita sujud dulu. Boleh? Tak boleh. Ilmu, disiplin ilmu telah mengatakan kena takbir dulu. Takbir pula begini. Itu ilmu. Jadi dengan ilmu, maka amalnya semakin kemas. Kenapa ilmu, ada orang berilmu tapi tidak beramal? Muncul pula soalan. Sedangkan ilmu tu adalah jambatan kepada amal. Orang nak beramal kena ada ilmu. Jawab yang mudahnya adalah sebahagian daripada manusia ketika mereka mencari ilmu bukan untuk beramal. Itu yang kita sentuh dalam perkara niat. Orang mencari ilmu untuk dunia, orang mencari ilmu untuk pangkat. Maka ilmu ni tidak membawa kepada amal. Sebab itulah ketika kita mencari ilmu, kena bela niat supaya ilmu tu membawa kepada amal. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada juga orang yang berilmu tapi tak beramal, tapi bukan kerana niat dia. Kerana dia punya jiwa yang lemah. Tak mampu untuk beramal dengan ilmu. Yang ni lack of motivation. Yang ni adalah kurangnya motivasi. Orang yang macam ni dicadangkan untuk mengaji tentang akhirat, mengaji tentang syurga, mengaji tentang neraka, supaya timbul ketakutannya kepada neraka, timbul minatnya kepada syurga, sehingga memberi motivasi untuk dia beramal. Itu dua kategori yang cukuplah anda rasa. Kemudian ada puak yang tidak berilmu tapi beramal. Memang ada manusia yang beramal tanpa ilmu, ada. Kenapa mereka ni beramal tanpa ilmu? Sifat ego. Apabila seseorang itu mula berubah jadi lebih baik, jadi dia pun beramal. Bila dia beramal, kerana dulu dia jahat, sekarang jadi baik, dia akan muncul satu sifat, antaranya ujub. Hebat aku ni, dulu jahat, sekarang baik. Sehingga dia terus-terusan beramal, sehingga dia tak rasa perlu dah kepada ilmu. Kerana dia rasa diri dia lebih hebat dalam beramal daripada orang lain. Tengok orang tu ilmu banyak pun tak beramal, aku ni ilmu tak ada pun beramal, maka aku lebih hebat. Ini ujub nama dia. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu diasaskan kepada ujub. Ada juga orang beramal tanpa ilmu kerana dia tak tahu bahawasanya kena ada ilmu, kena ada disiplin ilmu yang tertentu untuk beramal. Jadi sebenarnya banyak sebab yang menghasilkan kategori manusia beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal. Macam-macam perkara. Jadi perkara tu tak boleh nak dibungkuskan dalam satu kategori. Cumanya ilmu dan amal ni satu perkara yang berkait. Kita nak beramal, kita kena ada ilmu. Maka carilah ilmu untuk beramal jadi hamba kepada Allah. Baik. Ustaz jawab offline pun boleh. Adakah titik persamaan dan perbezaan tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma' wa sifat dengan sifat 20 yang menjadi perbahasan sebahagian daripada kalangan kita? Asasnya beginilah, Ustaz. Anak jawab online. Sebab soalan tu sentiasa menjadi persoalan sepanjang masa. Apa hukum kena Allah? Wajib. Itu hukum kena Allah. Kena Allah itu hukumnya wajib. Cara nak kena Allah? Ngaji. Bagaimana nak kena Allah? Dalam Quran lah. Quran telah menulis tentang sifat-sifat ketuhanan. Kena mengaji Al-Quran. Kena belajar, bukan mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Kena belajar Quran. Baik, nak belajar Quran, yang pertama kena faham bahasa Arab, kena faham nahwu sarafnya, kena faham maknanya, kena faham tentang macam-macam perkara nak kena faham. Kita mampu, kita tak mampu. Perkara ni ulama tengok dah. Dulu ulama tengok bila Islam ni berkembang terlalu pesat sehingga kepada bangsa ajam, maka ada golongan yang tak mampu nak mengenal Allah dengan mengaji Al-Quran. Tak mampu sebab ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab. Ada orang yang tak reti bahasa Arab, macam mana nak kenal Allah? Jadi ulama lahirkan kaedah. Ni nama ilmu kaedah, ilmu nazari nama dia. Dilahirkan kaedah bagaimana nak kenal Allah bagi orang awam yang tak mampu mendalami ilmu Al-Quran kerana keterbatasannya dalam bahasa Arab. Maka ulama sediakan satu kaedah lain untuk mengaji ilmu
akidah. Bagaimana? Dengan mencipta kaedah, ilmu sifat 20. Jadi sifat 20 adalah satu kaedah untuk mengenal Allah. Kemudian pada 600 tahun Hijriyah muncul pula seorang ulama mencipta satu kaedah baru. Ada orang mengiktiraf sebagai kaedah, ada orang tak mengiktiraf sebagai kaedah. Ala kulli hal, kalau kita berlapang dada, okey, dia dengan kaedah. Maka kaedah tu dengan mengaji uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Jadi dia juga mempunyai kaedah. Satu kaedah sifat 20, satu kaedah rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kedua-duanya kaedah. Tujuannya mengenal Allah. Yang wajib kenal Allah. Kalau kaedah sifat 20 berjaya membawa manusia kepada kenal Allah. Kalau rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat berjaya membawa manusia kepada kenal Allah, maka tak ada masalah. Yang dipertelingkahkan adalah kaedah dengan kaedah dipertelingkah. Orang Johor masak nasi lemak dengan orang Kelantan masak nasi lemak berbeza, tetapi rasa sedap. Dah lah. Tak ada masalah. Dia cuma kaedah. Bila kaedah terpulang. Kenapa di Malaysia kita lebih rapat dengan sifat 20? Sebab ulama yang datang untuk berdakwah di Malaysia, mereka mengaji sifat 20 dan mereka mengajar sifat 20. Jadi kita lebih dekat dengan sifat 20. Dan Anas ni, kenapa Anas mengajar sifat 20? Kerana Anas mengaji sifat 20. Macam mana Anas mengajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat? Itu kaedah mereka. Maka mereka boleh belajar, mereka boleh mengajar. Yang penting sampai ke tak sampai kepada kenal Allah. Kalau sampai kepada kenal Allah, maka alhamdulillah. Titik persamaannya adalah ilmu sifat 20, ilmu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kalau kedua-duanya sampai kepada mengenal Allah, tak ada masalah. Tapi kalau tak sampai, masalah. Ngaji sifat 20 tak sampai kena Allah, masalah. Ngaji rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat tak sampai pada Allah, masalah. Tetapi kalau mengaji mana-mana kaedah dan sampai, terpulang. Yang wajibnya kenal Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang tuan jawab. Baik. Selesai dah jawapan tu. Moga-moga ada kebaikannya kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga menjawab beberapa persoalan menjawab beberapa persoalan yang bermain di minda sahabat-sahabat, dan insya-Allah hari esok kita akan sambung lagi pengajian seterusnya pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Mohon sahabat-sahabat teruskan like, teruskan share posting ini dan posting-posting yang akan datang supaya kita nak cari viewer yang lebih ramai. Sekarang ni kita cuma sekitar 140 viewer, 160, 200 viewer saja. Kita tak mampu dah nak lebih, nak dapat viewer lebih pada tu. Moga-moga dengan share sahabat ni bolehlah menambah viewer sehingga mencapai 1000 orang. Bukan senang. Kuliah-kuliah yang tidak bersifat famous, tidak bersifat selebriti ni nak mencapai angka yang begitu besar. Tapi mohon moga-moga Allah Taala permudahkan. Anam Suhaimi, alhamdulillah, jazakallah khairan jazak. Moga-moga mendapat faedah daripada kuliah pagi ni. Insya-Allah esok kita bertemu pada pukul 7 pagi juga. Alhamdulillah.